Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sambung ayat 28 surah Al-Kahfi. Yang semalam kita telah baca dan terjemahkan dan baca tafsir yang berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Kahfi sehingga ayat 27. Dan hari ini kita mula balik dengan ayat ke-28. Semalam kita telah baca tentang pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi. Dan insya-Allah hari ini kita sambung. Hari ini kita sambung ayat 28. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah nafsaka dirimu wahai Muhammad. Ma'alladzi, ma'a iaitu bersama, alladzina orang-orang yang yad'una rabbahum, yang menyembah. Yad'uni doa iaitu menyeru. Apabila mereka menyeru maknanya mereka yang menyembah. Okey. Rabbahum, Tuhannya, Tuhan mereka. Rabba Tuhan, hum mereka. Bil ghadati, pada waktu pagi. Wal ashiyyi, dan waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mengharapkan wajah. Wajah ni mana wajahnya. Allah ada wajah? Tidak ada wajah, tapi maknanya mengharap keredaan Allah. Wala ta'du, dan jangan ta'du kamu palingkan ainaka kedua matamu, anhum dari mereka, turidu kerana kamu mengkehendaki, zinatul hayatid dunia, perhiasan, ataupun sini dia tulis kesenangan. Al-hayatid dunia, kehidupan dunia. Hayah maknanya kehidupan, hayat kan, hidup. Orang mati panggil mamat, mati. Hidup al-hayah, ada ta belakang dia. Wala tuti', dan jangan engkau mentaati. Tu mana tuti', mana daripada perkataan ta'at. Tu maknanya kamu. Ta' mana jangan kamu tuti'. Bila ada panggil apa, arahan, iaitu jangan, maka dia akan jadi mati ujung dia. Jangan. Wala tuti' man aghfalna, orang yang kami telah lalaikan hatinya. Ghaflah, lalai. Aghfalna, kami telah lalaikan. Qalba, hati. Hu maknanya dia, maknanya jangan kamu. Ta anta, tuti' kamu ta'at. Man siapa, aghfalna kami telah lalaikan. Qalbahu hatinya, an dari zikrina mengingati na kami. Wattaba'a, dan dia telah mengikut. Ni fi'il madhi. Taba'a mana kita pernah selalu dengar pada perkataan tabi'in, maknanya orang yang mengikuti. Generasi yang mengikuti selepas generasi salaf, atau datang khalaf, dipanggil apa? Tabi'in. Tabi'in. Tabi' maknanya yang mengikut tabi'in. Itu istilah dia. Wattaba'a hawahu, orang yang lalai tadi dia juga taba'a hawa, mengikuti hawahu, hawa nafsunya. Maknanya tak ikut kehendak Allah, dia mengikut kehendak nafsunya. Wa kana amruhu, dan adalah urusannya itu melampau batas. Maksudnya dia apa-apa hal dia
melampau batas. Sebab dia ikut nafsu. Nafsu ni dia tidak akan puas. Dapat A dia nak B, dapat B dapat dia nak C. Maka dia akan sampai peringkat dia akan melampaui batas. Maknanya orang yang lalai hatinya, dia akan ikut nafsu dia dan dia akan melampaui batas. Maknanya orang yang tidak lalai hati dia tidak akan ikut nafsu dia dan adalah dia tidak akan melampau batas. Semuanya bergantung pada hati. Semuanya milik Allah, kerja Allah, dan kita kena mohon dengan Allah supaya hati kita ni jangan dilalaikan. Kerana apa yang baik itu kekuatan kita, boleh solat, kita boleh berzikir, semuanya datang bantuan, pertolongan, inayah, semuanya dari Allah, bukan kerana kelebihan diri kita. Jadi kita jangan merasa aku buat ni kerana aku, tetapi apa yang kita buat, yang kita dapat lakukan, semuanya berkat hasil kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah boleh tarik bila-bila masa. Na'udzubillah. Seterusnya ayat ke-29, wa qulul haqqu mir rabbikum, dan katakanlah. Bila qul, lam mati, al-haq, lam juga mati. Mati bertemu mati, maka dalam ni dia baris bawah. Asalnya kul, katakanlah. Bila mati jumpa mati jadi kuli. Maka jadilah wa qulil haqqu, dan katakanlah. Apabila fi'il amar dalam bahasa Arab berbentuk arahan, katakanlah, ke dia jadi mati hujung dia. Wa kul, mati, asal dia qala, telah berkata. Kalau dia berkata, yaqulu, dia sedang berkata. Apabila katalah, katakanlah, mana fi'il amar. Amar maknanya arahan. Kalau jadi kul, kul ni maknanya untuk seorang, maknanya Nabi Muhammad seorang. Kalau ramai, dia akan jadi qulu. Lain pula. Dan katakanlah kebenaran itu al-haq tu min, dari rabbikum, dari Tuhan kamu. Faman, maka barang siapa, sya'a, kehendaki. InsyaAllah, jika Allah kehendaki. Ni faman, maka barang siapa, sya'a, kehendaki. Mana maka barang siapa yang dia kehendaki, maka dia akan fal yu'min, maka hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin sya'a, kekufuran, fal yakfur, maka jadilah dia tu kafir. Maknanya Allah dah bagi kebenaran tu, Allah datang dari Allah. Allah dah jelaskan. Jadi kalau orang nak beriman, dia berimanlah. Orang tak nak beriman, terpulang. Inna a'tadna, tapi Allah sebut selepas dia, sesungguhnya. Inna ni tegas. Bila ada inna dalam bahasa Arab, maknanya memang betul-betul, bukan main-main. Inna, sesungguhnya, na, kami. A'tadna, telah. Bila ada na belakang dia, kami telah. A'tadna, sediakan. Daripada perkataan iddah wa a'iddu. Kalau fi'il amar dia, a'iddu, sediakanlah. A'tadna, kami telah sediakan. Izzalimin, kepada orang-orang yang zalim. Naran, api neraka. Ahata, yang akan meliputi bihim, terhadap mereka, suradiquha, dia punya gelojaknya. Wa in yastaghithu, dan sekiranya mereka, istighathah ni minta tolong.
Yastaghithu, mereka meminta tolong. Yughathu, maka mereka akan diberi tolong. Oh, diberi juga. Maknanya Allah ni bagi juga. Tapi apa dia? Bima'in, dengan air. Mana bila-bila dahaga dia minta tolong, minta air. Allah bagi juga. Bagi air apa? Bima'in, dengan air kalmuhli, seperti minyak, iaitu logam yang mendidih, besi yang mendidih. Allah. Yaswil wujuh, yang mana akan membakar muka mereka. Membakar muka. Yaswil wujuh ialah air yang seperti besi mendidih. Besi mendidih macam mana? Besi tu kita bakar, merah, diberi minum, maka dia akan membakar muka mereka. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqat, dan seburuk-buruk. Sa'a, buruk, jahat. Sa'at, sebab dia mu'annath. Murtafaqah, tempat yang berehat. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat berehat. Kemudian ayat 30 Allah sambung, sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang amanu yang telah beriman, wa amilu, dan mereka telah melakukan solehat, kebajikan, kebaikan, kesolehan. Inna, Allah sebut, sesungguhnya kami, la, tidak, nudhi'u, menyia-nyiakan, ajra man. Ajra ni, ajra ialah pahala. Man, siapa, ahsana amala, baik, yang paling baik amalan, itu amalannya. Ulaika lahum jannatu adnin. Ulaika, mereka. Bahasa Arab ulaika kalau jumpa maknanya ialah mereka. Lahum, hum, mereka. La maknanya bagi. Lillah, bagi Allah. Lahum, bukan la alif ni, lahum, lam seketul, sebiji. Lahum, bagi mereka. Jannatu adnin, syurga adnin, nama dia adnin. Tajri, yang mengalir, min tahtihimul anhar. Syurga tu bawah dia tu mengalir sungai-sungai. Yuhallawna, yang mana dihiasi dengan perhiasan di dalamnya. Fiha, padanya. Min asawira, dari gelang-gelang. Min zahabin, min dari zahabin, emas. Walbasuna, dan mereka memakai pakaian. Thiyaban, ni pakaian. Khudran, warna hijau. Min sundusin, dari sutera halus. Istabraqin, dan sutera tebal. Muttaqiina, sambil mereka duduk bersantai. Fiha, dalamnya. Alal araik, atas pelami. Maknanya mereka tak kena bakar, iaitu orang beriman tadi, pakai baju yang cantik, sutera halus, sutera tebal. Duduk di dalam syurga itu, duduk bersantai atas pelami. Nikmat thawab, itulah sebaik-baik. Nikmat ni sebaik-baik. Kalau kita jumpa perkataan nikmat, contoh ayat lain, ni'ma ajrul amilin, itu maknanya nikmat sebaik-baik. Ni'mat thawab, as-thawab, pahala. Ajrun pun pahala juga. As-thawab, tha wa alif ba ni pahala, wa hasunat, dan syurga wa hasunat. Panggil apa? Yang paling indah. Murtafaqah, tempat berehat. Hasan ni baik. Wa hasunat, dan dia yang paling baik. Murtafaqah, tempat berehat. Mana di syurga lah. Okey. Seterusnya ayat 32. Wadrib lahum mathal rajulain. Darabani, pukul. Sini maksudnya bukan maksud pukul lah. Maksudnya wadrib, dan berilah. Ataupun sampaikan. Mana sebutlah pada mereka itu. Sebuah perumpamaan
Dua orang lelaki. Rajulan, masalah ni misal, contoh. Rajulain, dua lelaki, seorang beriman, seorang tidak beriman. Ja'alna, yang mana kami telah jadikan li ahadihima, bagi salah seorang daripada keduanya, jannataini, dua kebun, min a'nab, dari anggur, pokok anggur. Wa hafafnahuma, dan kami keliling keduanya, binakhlin, dengan pokok kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara dua kebun itu ada tanaman ladang. Kiltal jannatain, dan kedua-dua kebun itu atat, telah datang ukulaha, buah-buahnya, walam tazlim minhu syai'a, dan tidak berkurang minhu, darinya, syai'a, sedikit pun. Fajjarna khilalahuma nahara, dan kami pancarkan di celah-celah kebun itu akan nahara. Nahar ni maknanya sungai. Khilal ni celah-celah, tengah-tengah. Huma, keduanya. Huma ni maknanya kedua, merujuk kepada dua, maknanya dua kebun ini. Wa kana lahu thamar, dan adalah baginya itu buah-buahan, kekayaan yang banyak. Maka dia berkata, faqala li sahibihi, mana dia kaya ni. Maka berkatalah dia, siapa dia tadi? Orang yang kafir tadi. Dia berkata ke orang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, wa huwa yuhawiruhu, ketika dia tengah sembang lah. Ana aktsaru, sungguhnya aku ni lebih banyak, minka, dari kamu. Ka ni mana kau, dari kau, min dari. Malan, apa yang dia banyak tadi? Malan, harta. Wa a'azzu nafara, dan lebih kuat. Nafar ni maknanya orang, pengikut. Dia banggalah, dia banyak duit, dia banyak pengikut, Sesungguhnya kemuliaan pengetahuan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang diketahui. Maka tidak disangsikan bahawa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mencipta langit dan bumi, yang maha benar, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, yang suci daripada segala kekurangan, dan yang tiada sesuatu pun yang menyerupainya dalam kesempurnaan. Tidak ada. Tidak disangsikan bahawa pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling tinggi nilainya. Jika dibandingkan dengan segala jenis pengetahuan, maka seperti perbandingan objek yang diketahui dengan objek-objek lainnya. Kesimpulannya adalah bahawa pengetahuan iaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah asal segala ilmu. Ia adalah asas kepada ilmu hamba tentang kebahagiaan, kesempurnaan dan kepentingan dunia akhirat. Tiadanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala mengakibatkannya tidak mengerti tentang diri sendiri dan kepentingannya, serta apa yang membersihkan dan mendatangkan kebahagiaan baginya. Oleh itu, pengetahuan tentang Allah SWT merupakan dasar kebahagiaan hamba, sedangkan ketidaktahuan tentang Allah SWT merupakan punca penderitaan. Orang tak kenal Allah, dia akan derita. Orang kenal Allah, dia akan bahagia. Dan semua ilmu lain dia akan dapat.
Wattaqullah, taqwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, nescaya Allah akan ajarkan. Allah tidak akan mengambil seorang menjadi walinya seorang yang jahil. Bila dia lantik seseorang itu menjadi walinya, dia akan mengajarkannya segala ilmu pengetahuan. Kelebihan delima. Ada hadis kesihatan ni daripada Rib'iyah binti Ilyad Al-Kilabiyah berkata, aku mendengar Ali berkata, makanlah ar-rumman, itu delima, dengan kulitnya kerana ia membersihkan perut. Kelebihan buah delima juga mengelakkan radang, dan kalau nak vaksin elok makan buah delima sebiji sebelum dan juga sebiji selepas. Seterusnya ayat 35. Abang Syam, apa khabar Abang Syam? Cikgu Mat, suara okey Ayat 35. Wa dakhala, dan dia dakhala, masuk jannatahu. Jannah maknanya syurga. Sini dia kata maknanya ialah kebun dia. Ni cerita tentang orang kafir dengan orang beriman ni, dua-dua ada kebun. Orang kafir tu berlagak. Dia berkata kepada orang yang beriman tadi, aku banyak lagi harta dan aku ramai lagi pengikut. Dan sambungannya ialah, dan dia pun masuk kebunnya dengan sikap wa huwa zaliman li nafsihi, sedangkan dia telah menzalimi diri dia. Zalimi dengan macam mana? Kerana sifat angkuh, dan juga kerana dia tidak beriman. Maknanya sini walaupun dia tidak beriman, tapi Allah tetap memberikannya duit yang banyak. Dan kali dia angkuh. Kerana apa? Dia tidak beriman, tapi dia dapat duit yang banyak. Dan dia ramai pengikut. Kan? Maknanya pengaruh yang kuat lah. Seraya berkata, bila masuk kubur kan, dekat angkuh dia pun kata apa? Ma azunnu antabida, ma tidak, azunnu aku sangka, antabida akan binasa, hadhihi kebun ini, abada selama-lamanya. Maknanya dia, apa yang dia ada tu dia rasa tak akan binasa lah. Maknanya dia akan kekal sampai bila-bila. Wa ma azunnu sa'ah, bukan setakat kebun, dia juga berkata, dan aku juga tidak akan mengira ataupun menyangka as-sa'ah, bahawasanya kiamat itu akan berlaku. Dia tak percaya kepada kiamat. Maknanya akibat dia ni kaya sangat ni, sampai peringkat dia rasa apa, tak ada dah kiamat-kiamat ni, tak akan ada orang dibangkitkan, tak ada orang kena hisab. Nampak Kerana dia tu tidak beriman hati dia. Tidak beriman hati dia. Ya. Bahalim. Cip. Ahlan. Ya, bateri nak habis. Okey. Dan aku juga tidak mengira bahawasanya kiamat itu akan berlaku. Walaina, sungguh, dan sekiranya, walaina sekiranya, ruditu, aku dikembalikan kepada Tuhanku, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Rabb ni Tuhan, Rabbi Tuhanku. La ajidanna, tentu aku benar-benar akan mendapatkan khairan, tempat yang lebih baik, minha munqalaba, yang tempat lebih baik dari ini menjadi munqalaba, tempat kembali. Mana dia rasa dia akan dapat tempat yang lebih baik lagi.
bila dia mati nanti. Qala lahu sahibuhu, berkata kepadanya, lahu kepadanya, sahibuhu sahabatnya, orang yang mukmin tadi. Wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia ni bercakap-cakap dengannya. Kafarta billadhi khalaqak, adakah kamu ni kafir, berkufur, maknanya menolak. Billadhi, pada zat itu Tuhan yang khalaqak, yang menciptakan kamu. Min turab, dari tanah. Itu maknanya seperti Nabi Adam yang dicipta dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian daripada setitis air mani. Thumma sawwa, kemudian Allah telah membentuk kamu rajula, menjadi seorang lelaki yang sempurna. Lakinna huwa Allah, tapi aku percaya bahawa huwa, dia ni Allah adalah Tuhanku. Allah Rabbi, sebagai dialah Allah Tuhanku. Wala, dan aku tidak akan sekutukan. Usyriku ni aku tidak akan syirik. Bi Rabbi, dengan Tuhanku. Ahada, dengan seorang pun Tuhan yang lain. Walaula iz dakhalta jannataka, dan mengapa tidak ketika kamu memasuki kebunmu, tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguhnya atas kehendak Allah semua ini wujud. La quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Intarani, walaupun kamu menganggap ana aqalla minka, harta dan keturunanku. Ana ni aku, aqalla kurang, aqalla qalla kurang, minka darimu, malan dari segi harta, wa walada, dan juga dari segi anak. In fa'asa Rabbi, maka mudah-mudahan. Asa ni mudah-mudahan. Fa'asa, fa maka, asa mudah-mudahan. Rabbi, Tuhanku, an yu'tiyani, dia akan memberikan kepadaku khairan min jannatik, yang lebih baik dari jannatik, kebunmu. Wa yursila 'alaiha, dan dia akan mengirimkan atasnya, atas kebunmu tu, petir husbanan, petir minas sama, dari langit. Fatusbiha sa'idan zalaqa, kemudian dia akan menjadikan kebunmu menjadi sa'idan, jadi tanah yang zalaqa, yang licin, tandus. Ni tengah buah ni, yang beriman dengan orang yang tidak beriman tadi. Apa tak masuk cas ni? Kita cas dia tak masuk rapat, maka dia bateri pun makin kurang. Cip, macam mana suara Cip? Okey Cip? Au yusbihama, atau menjadi ma'uha, airnya pada kebun itu, ghauran, lenyap ataupun surut, disedut bumi, ditelan bumi. Falan tastati', dan kamu tidak akan mampu, lahu talaba, maknanya mencari lagi air tadi. Maknanya bila pertama dia kata, mana disebut panggil apa? Disebut tentang petir dari langit, dikirimkan kepada orang kebun orang yang tidak beriman itu, ataupun air dia jadi kering. Sebab orang itu berlagak, dia kafir, dia berlagak, dia tak nak beriman kepada Allah, tak percaya hari kiamat.
Kawan-kawan yang beriman tadi kata mudah-mudahan, semoga, panggil apa? Maksudnya dia sebut macam mana? Dia sebut tadi dalam keadaan dia berborak, sebut semoga Tuhan akan hantar petir dan juga mengeringkan air di dalam kebun ni. Kerana apa? Dia berlagak dengan harta dia, pengikut dia ramai. Wa uhita, dan diliputi, dimenyelesaikan, bithamari, buahnya, iaitu harta bendanya, fa asbaha, maka jadilah dia qallibu kaffai, membolak-balik kedua tangannya. Maknanya dia menyesal lah. Orang menyesalkan, dia akan bolak-balik tangan dia, menyesal. Alama anfaqa, tak ada apa yang telah dia nafkahkan padanya. Maknanya apa yang nafkah pada je pada kebun, maknanya dengan duit apa yang dia telah habis pada kebunnya. Wahiya khawiyatan, ia pohon-pohon itu roboh, ala urushiha, atas apa? Pohon anggurnya roboh, atas penyangganya. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya laitani, panggil apa? Betapa sekiranya dahulu, lam usyrik, aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Maknanya Allah ni bila kita panggil apa, menyutukan dia, dia tetap bagi juga, tapi dia juga boleh menarik kembali harta ataupun kekayaan tersebut. Dan moralnya, maknanya jangan kita sombong dengan harta benda yang kita ada. Kerana Allah nak bagi tahu di sini, Allah boleh tarik balik secara tiba-tiba. Maka akhirnya orang yang kafir tadi telah merasa menyesal bila dia telah syirik kepada Tuhan. Tuhan. Walam takul lahu fi'atun, dan tidak ada lagi baginya fi'atun ni golongan, yang surunahu, yang dapat menolongnya, min dunillah, selain Allah. Wa maka namun tasuran, dan dia juga tidak dapat menolong dirinya dari kebinasaan. Pertama, tak ada orang boleh tolong dia dah bila dia tinggalkan Allah, dan juga dia juga tidak dapat menolong dirinya sendiri dari kebinasaan. Hunalikal walayatu, di sana itu walayatu, pertolongan, lillah, yang hanya milik Allah yang maha benar. Huwa, dan dia sebaik-baik thawaban, yang memberi pahala, wa khairun uqban, sebaik-baik yang akan memberi balasan. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya, dan buatlah perumpamaan, lahum, bagi mereka, mathal, mana misal, contoh, kehidupan al-hayatid dunya, kehidupan dunia, kama, makni air, ka maksudnya seperti, ma'in, air, seperti air, anzalnahu, yang kami turunkan dari langit, iaitu air hujan. Fakhtalata, lalu dia bercampur, bihi, dengannya, dengan air itu, nabatul ard, air dari langit bercantum dengan tumbuhan di bumi. Fa asbaha, lalu ia, tumbuhan itu menjadi hasyiman, lalu dia menjadi kering, tadruhur riyah, yang mudah diterbangkan. Riyah ni angin, riyah ni rih, angin. Kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah itu ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu itu, apa dia sifat dia? Muqtadira, maha berkuasa. Qudrah ni maknanya kuasa. Muqtadira itu maha berkuasa. Semua dia guna fa'al muntasira, muqtadira, multahada, kan? Macam ayat panggil apa?
murtafaqa. Kan dia guna perkataan muntasira, muqtadira. Tawazan apa tu? Mufta'ilun. Ifta'ala, ifta'ilu. Ifti'alan fahuwa mufta'ilun. Okay. Maknanya jangan kita syirik pada Allah. Jangan kita sombong dengan kelebihan kita ada. Kerana Allah boleh tarik sekelip mata sahaja. Yang penting atas dunia apa yang berlaku pada kita, senang ke susah, yang penting di akhirat nanti itu tempat yang paling kekal. Kerana kalau berjaya hidup kita di dunia ni, maka berjayalah kita di akhirat. Dan berjaya itu adalah berbentuk kesenangan yang selama-lamanya ataupun berpanjangan. Okey, dalam satu hadis telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dia seorang yang benar dan juga dibenarkan. Shadiq, sidik ni maknanya yang benar, yang tidak menipu. Masduq, yang dibenarkan. Mana apa dia cakap, orang membenarkan semua. Apa dia hadis dia? Sesungguhnya seorang manusia dicipta dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Dipanggil apa? Mudghah. Yang dia apa? Nutfah. Ini ada alaqah. Mudghah ni segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari berikutnya, Allah mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan roh ke dalam dirinya. Mana 40 hari, 80 hari. Maknanya dalam tempoh 80 hari, hampir dia panggil apa? 2 bulan lebih. 2 bulan, 20 hari. Okey. Masa tu tambah lagi 40 hari, maka jadi 120 hari. 120 hari ni yang kita panggil apa? 4 bulan kan. Yang mana orang kata apabila 4 bulan, malaikat akan datang untuk meniup roh dalam diri bayi itu. Lepas tu orang kata kalau belum 4 bulan, tak perlu letak nama. Kalau gugur, kalau selepas 4 bulan, letak nama dan ditanam dengan elok. Wallahu a'lam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan meniupkan roh padanya, Adam bersin sambil berkata, Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah dengan izinnya. Maka Allah berkata kepadanya, Yarhamukallah. Mana kita bila orang bersin, kita orang sebut Alhamdulillah, kita kata Yarhamkallah. Ini adalah yang dijawab oleh Allah ketika Nabi Adam bersin. Nabi Adam sebut Alhamdulillah. Yarhamkallah maknanya semoga Allah merahmatimu. Rahimah, merahmati, mengasihi. Yarhamuka, yarhamukallah, mana dikasihi ni kau oleh Allah. Mana Allah mengasihi kau. Moga-moga Allah mengasihi kau. Ini hadis kursi.
Jadi itu saja dululah. Esok kita sambung lagi. Surah Kahfi ini kita baru sampai ayat ke-45. Semuanya ada 110 ayat. InsyaAllah kita akan sambung sedikit demi sedikit. InsyaAllah setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita sihat, panjang umur. Mudah-mudahan dapat terus kongsi ilmu dan dapat terus sentiasa belajar. Share lah banyak-banyak ilmu yang ada di Facebook. Banyak ulama-ulama. Dan saya bukan ulama, kita hanya membaca terjemahan, baca tafsir ya. Mungkin betul, mungkin salah, wallahu alam. Jika betul, alhamdulillah. Jika kurang betul, mohon siapa yang mengetahui untuk berikan komen, betulkan balik. Mudah-mudahan sama-sama kita mengingati sama kita tentang benda yang baik, tentang benda berkaitan syurga, keimanan, mengelakkan diri daripada syirik, daripada kekufuran, dan kita menghayati kisah yang ada dalam Al-Quran untuk pedoman kita. Kerana hari ini pun memang manusia itu apabila diberi kelebihan, dia sombong dan angkuh ke Allah. Nak beritahu kita supaya jangan angkuh, jangan sombong, kerana Allah boleh tarik bila-bila masa. Seperti kita lihat pada hari ini, bila berlaku COVID, ramai yang terduduk, ramai yang tutup kedai. Jadi kadang-kadang benda ni berlaku ni mungkin ada hikmah dia untuk kita kembali kepada Allah dan muhasabah diri kita. Adakah kita ni beriman ataupun kurang iman, ataupun banyak melakukan perkara yang lalai. Maka kita muhasabah diri kita, bukan muhasabah diri orang lain. Kerana semua orang hendaklah menghitung diri dia, menjaga diri dia, menjaga keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya, supaya kita ni sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi saat kematian dan juga saat hari kebangkitan, yang mana ketika itu kita akan bertemu dengan Allah SWT, membawa kitab amalan kita. Dan jika diberi dengan tangan kanan, maka kita akan bahagia. Dan jika diberi dari belakang, maknanya kita akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min zalik. Itu saja dulu tuan-tuan puan. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.